Sebenarnya Syaf, dia lain orang, lain tau pattern. Walaupun orang tu berpengalaman. Abang sendiri pernah interview. Itu pentingnya kita tahu macam mana selok belok. Itu pentingnya kita tahu macam mana kita nak tangkap, nak tackle orang tu. Abang pernah interview, ini masa abang kat radio tau. Ini antara beberapa kesilapan yang abang belajar. Abang pernah interview Jovli Zoo dan abang tanya soalan yang abang rasa abang tak patut tanya tau. Macam Jovli Zoo masa tu dia datang, dia tengah nak promote dia punya lagu English, dan abang pula masa tu kita tak berapa tahu sangat sebab kita tak in sangat rap kan. So kita tak berapa tahu sangat background Joe. Ini salah abang tau. So ada sekali tu Joe tengah, so abang borak dengan dia, Joe, so ini ada your first English song. Dia pandang abang, what? Awkwardnya benda tu kan kat situ. Tapi tu learning process. Akan ada. Dia akan ada orang-orang yang Yusuf jumpa yang Salah tanya soalan. yang ada setengah orang macam abang suka berborak dah. Okay, kita boleh ice breaking di sini. Ada setengah orang yang datang yang dia suka kita tahu tentang dia. Ya. Okay. Dia mahal. Yeah. Dia suka kita tahu tentang dia. Macam contoh, okay, Yusuf, dulu ada buat gym apa semua. Dia suka tu. Dia tak suka kita tanya dia. Ada orang macam tu, Yusuf. Yeah. Sebab abang kan pernah buat interview apa semua. Kita nampak banyak pattern manusia Ada. Yeah. Abang cuba tak payah mention siapa kan. Betul. Abang pernah interview yang abang macam rasanya, okay, boleh kot tanya dia dalam ni kan. Sekali tanya, macam ni Ketuk? Datuk bagi tahu Datuk pula. Jangan teka Okay. So masa abang tanya, macam ni ke Datuk? Ya. Ada lah. Selalu macam kalau radio ni siapa yang pilih guys? Producer lah. Oh, faham. Tapi okay, Yusuf ada barang tu, boleh. Yeah. Tapi apa yang saya perasan lah, ni saya selalu bagi tips lah dekat orang yang buat podcast kan. Kalau nak buat podcast, nak podcast tu diterima ramai, ni tips yang paling mahal. Tapi saya tak segan nak share sebab saya rasa saya selalu fikir macam ni tau. Kita boleh bagi semua benda kat orang, tapi kadang-kadang orang tak akan buat apa-apa pun dengan information tu. Okay. So saya just nak bagi tahu sebelum abang masuk. Kalau ini untuk podcast lah, kalau kita nak jemput orang, dan kita punya podcast do well, is kita kena jemput orang yang dikenali sebab bercakap. Tapi kadang-kadang kita tak tahu benda tu, Syah. Contoh. Katakanlah dia artis. So, bila kita sebut pasal artis, expectation kita, kau memang boleh bercakap. Betul. Betul? Yeah. Kau memang boleh bercakap. Kau industri apa? Dan jujur abang cakap, abang ada jumpa artis yang tanya sepatah, jawab sepatah. Yeah. Diam. Ada. Jadi, macam mana kita nak cakap? Okay, aku hanya akan jemput orang yang boleh bercakap. Kita takkan tahu, Izzah. Sebab itu berbalik kembali. Mungkin ini sedikit abang tak setuju dengan Yusuf. Berbalik kembali kepada yang abang cakap tadi, seni suara. So kita punya tugas, seni suara kita macam mana? Macam mana kita nak olah situasi tu supaya kita situasi tu, kita berdepan dengan orang yang tahu dia tak bercakap. So dekat situ otak kita berputar. Kat situ kita nampak kita punya ability sebenarnya kan. Betul. Kalau Yusam nak tahu sama ada aku ni adalah orang yang betul boleh buat podcast ke tidak, cabar diri Yusuf berjumpa dengan orang macam tu. Itulah dia. Betul. Macam abang cakap, sampai bila kita nak ada di comfort zone? Betul. Setiap hari kau sampai dengan orang yang boleh bercakap, orang yang boleh bercakap. Kau tunjuk muka je kan. Sampai bila kau berada di comfort zone? Betul. Kalau nak tahu engkau boleh ataupun tidak engkau buat podcast, itu adalah barang kau tak, panggil orang tak boleh bercakap. Baru boleh tahu biru ke tak, boleh keluar ke tak podcast ni. Itu memang mahal actually. Mahal. Sebab emotional intelligence ni ability untuk kita handle situation, handle conversation ni macam mahal tau. Sebab dengan perkataan lah kita boleh persuade orang tu buat pembelian. Kita dengan perkataan lah kita boleh hilangkan kemarahan orang. Sekarang Yusuf dah faham apa yang abang cakap tadi. Sebenarnya kata-kata ni lah senjata yang paling dahsyat.
Walaupun sebab tu orang kata dulu kan, kata-kata ni dia ibarat pedang yang menghiris tau. Yeah. Sebab memang luka dia tu dalam betul. Dan tak Abang nampak. masa kita kena kecaman, dalamnya terasa kat sini. Dia tak nampak dekat tangan. Dalam kita rasa kat ini dengan kata-kata. Kata-kata orang kadang-kadang dia pergi deep gila. Yeah. Sampai tak sedar diri, muka dah macam tembikai pun buat hal pun ada. Yeah. So thank you abang atas Sama ilmu Yusof. tadi. Panjang kita buat ni. Thank Boleh you Yusof. boleh saya tahu sekejap sebelum tu macam mana kita nak end dengan podcast abang punya career dalam dos podcast ni semua. So abang macam mana abang boleh dijemput masuk dalam Okay Let's Go? Okey, berbalik tadi. Sebenarnya tadi betul. Selamat Yusof ingat balik sebab kita nak cerita tadi ada sesuatu yang terpotong. Masa abang dah berniaga dekat Singapura, so masa tu Okay Let's Go suruh abang jadi guest, dan chemistry yang kami dapat disebabkan rupanya tiga-tiga podcaster Okay Let's Go adalah bekas radio. Jadi chemistry yang kami dapat kat situ, first saja masuk terus blend. Dan tiba-tiba dia orang rasa macam podcast tu jadi satu podcast yang sedap tau. Abang pula pitching, ala-ala dah ni, abang try pitching. Sebenarnya bukan boleh terus masuk, setahun Yusof, ambil masa. Baru dia orang invite abang. Daripada tempoh abang jadi guest tu, lepas tahun, baru dia orang invite abang. So maksud abang nak cakap kat sini, mana tahu, lepas tahun, kita partner. Yeah, 100%. Sebenarnya lepas tahun sebenarnya. Tapi untuk orang yang ada di dalam bidang yang dah boleh bercakap, bila dia berjumpa, dia automatik dia akan ada chemistry tu. Sebab tu bila abang jumpa dengan Yusof ni pun sebenarnya dalam sejam setengah kita borak ni, sampai Yusof boleh ambil air kat abang minum, berapa lama saja yang silent moment? Yeah. Tak ada. Dan betul. Dan seni suara ni sebenarnya mungkin tak semua orang ada, boleh dibelajar. Sama macam lakonan. Lakonan pun boleh dibelajar. Takkan mungkin Beto Kusairi on kamera terus berlakon sehebat itu. Pun proses tu, pembelajaran tu. Jadi kalau betul Yusof memang minat dalam podcast ni, gali lagi, mana lagi lubang dia, macam mana lagi seni dia. Kalau aku berjumpa dengan orang yang tak boleh bercakap, jangan pula nak test diri tiba-tiba bawa orang bisu pula. Janganlah, tak boleh bercakap langsung. Maksudnya try cari orang yang Yusof rasa aku macam mana nak handle dia ni. Aku nak try. Bawa Datuk M Nasir. Try. Yeah. Abang Syuk pernah interview Datuk M Nasir? Nah. Oh ya? Nah. Macam so kenapa abang Syuk buat keputusan untuk keluar dari Okay Let's Go? Okey, ketika itu sejujurnya okey, ni mungkin abang tak ada share. Sebab yang mana yang diorang tahu ialah satu part Okay Let's Go dah kata diorang dah tak boleh nak bayar kan. So Saya tak tahu langsung. okey, sebenarnya dah ada keluar dah pun benda ni dekat Okay Let's Go. Okay Let's Go pun dah cakap masa abang dekat sana abang dibayar $, alhamdulillah lah okey. So masa sampai satu tahap diorang ada sedikit kesukaran untuk nak dapatkan sponsor. So untuk diorang bayar abang dah susah lah, sebab diorang nak bayar abang guna duit sponsor kan. Jadi dalam masa yang sama sebenarnya bila abang jumpa dengan Syuib, kita orang dah plan untuk buat podcast. Sebab abang dengan Syuib ni kerja lama sama. Jadi kita orang memang dah plan untuk buat Dol podcast ni. Abang Syuib pun daripada radio. Radio dulu dia Hot FM, lepas tu dia pergi Suria. Dan Syuib ni punya style, bila dia cakap dia nak buat, dia akan buat something tu betul-betul. Dia akan buat sehabis baik. Jadi bila kami dah ada plan, dia dah start set up bilik kat atas rumah dia tu. Dia set up jadi studio, dia beli kamera, dia beli mic apa semua. Jadi ni maksudnya abang tak keluar lagi Okay Let's Go. masa ni tak keluar lagi. So masa sampai satu masa, abang decide yang Yusof, dia macam mana pun kita bekerja, contoh kita bekerja dekat luar macam mana sekalipun, tetap akan ada satu masa yang kau nak settle down dekat tempat kau juga. Betul tak? Oh, sebab abang kena pergi Singapura Abang kena pergi Singapura Yusof setiap minggu. So jadi kat situ macam mana pun abang try rasa yang okay, aku nak settle down dekat rumah juga.
dekat Malaysia juga. So kebetulan Syuim nak set up buat Dul Podcast, dan alhamdulillah perkembangan Dul Podcast makin hari makin baik, makin hari makin baik. Abang rasa bersyukur sangat sebenarnya abang dengan Dul Podcast. So, Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja. Macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 aja dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live pun boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.